Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Haris bin Rozi. Saya Section 8 PBSM. Hari ini saya akan menceritakan tentang COVID-19 ataupun coronavirus. Pandemik COVID-19 yang juga dikenali sebagai pandemik coronavirus ialah wabak penyakit coronavirus 2019 yang telah menjangkiti secara global berpunca daripada sindrom pernafasan akut teruk. Wabak ini pada mulanya dikesan di pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020 sehingga 20 Mac. Setakat ini lebih daripada 246,000 kes COVID-19 telah dilaporkan dalam sekurang-kurangnya 180 buah negara dan wilayah yang terlibat. Dianggarkan 10,000 kematian dan 87,000 kes pulih pada 13 Mac. WHO telah mengumumkan bahawa Eropah telah menjadi pusat baru penularan pandemik ini. Terusnya, statistik COVID-19 bagi peringkat dunia. Amerika Syarikat kini berada di tempat teratas iaitu negara yang mempunyai kes paling tertinggi, mendahului Sepanyol, Itali dan Jerman. Sejak penyakit ini dikesan di Amerika Syarikat pada 20 Januari lalu, ia sudah merebak ke semua 50 buah negeri di Amerika Syarikat. Setakat Sabtu lalu, seramai 19,882 orang telah maut dan seramai 514,415 lagi dijangkiti virus ini di tengah-tengah Amerika Syarikat, di mana mereka berjuang menghentikan rantaian jangkitan ini, dan seramai 29,347 lagi kes pesakit di negara itu telah pulih. Jumlah kematian kira-kira 22,000 dan ke atas. Ringkasan kes COVID-19 di Malaysia pula sehingga 13 April 2020. Jumlah kes keseluruhan sebanyak 4,817 kes. Kes yang masih dirawat seramai 2,464. 66 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 36 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala pertambahan kes baru sebanyak 134 kes. Mereka telah diasingkan dan diberikan rawatan. Jumlah kes sembuh pula seramai 2,276 termasuk 168 kes terbaru. Pesakit telah sembuh dan dibenarkan keluar daripada hospital dan jumlah kematian seramai 77 orang. Di sini kita dapat lihat perbandingan kes yang amat ketara di antara Amerika Syarikat dengan Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Kenapa virus ni disahkan sebagai pandemik? Okey, alasannya kerana virus ini telah menyebar semakin luas di seluruh dunia. Mesti tertanya-tanya kan apa itu pandemik. Okey, sebelum itu Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengkategorikan situasi ini sebagai pandemik. Apa itu pandemik? Okey, kita pergi ke pandemik. Pandemik istilah merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Wabak ini mengancam kawasan yang lebih luas seperti sebuah negeri, negara, benua atau mungkin juga seluruh dunia jika dibiarkan melarat ataupun tidak dicegah awal, tidak mencegah dari awal lah macam tu. Pandemik ini bermula daripada penularan wabak di peringkat epidemik yang merebak secara meluas sehingga tidak dapat dikawal dan mampu membunuh ramai orang dalam masa yang singkat dengan cepat. Selain itu, krisis coronavirus atau COVID-19 ini yang menghantui ataupun yang tersebar seluruh negara ketika ini juga telah diklasifikasikan sebagai penularan wabak pandemik oleh WHO. The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Coronavirus boleh merebak melalui rembesan pernafasan. Contohnya, melalui batuk dan bersin oleh orang yang dijangkiti. Hubungan fizikal secara langsung dengan orang yang dijangkiti. Dan seterusnya, menyentuh atau memegang permukaan atau objek yang tercemar dengan virus corona. Berikut adalah golongan-golongan yang berisiko tinggi dijangkiti
coronavirus. Pertama, kanak-kanak. Kedua, wagar emas berusia 65 tahun ke atas. Ketiga, pesakit dengan penyakit kronik. Keempat, pesakit dengan daya ketahanan badan yang rendah. Dan yang terakhir sekali, wanita hamil. Organ yang diserang virus ini seperti saluran pernafasan. Kebanyakan pesakit akan mengalami gangguan pernafasan, kemudian disahkan dijangkiti virus COVID-19 dan menghidap COVID-19. Hal ini terjadi kerana cara virus ini yang menyerang sistem pernafasan. Organ-organ yang diserang oleh virus COVID-19 ini merupakan kelompok organ dan jaringan yang memungkinkan manusia untuk bernafas. Oleh kerana itu, mereka yang sistem pernafasannya telah dijangkiti virus ini akan mengalami kesukaran bernafas. Gangguan pernafasan ini kemudian mempengaruhi organ yang masuk dalam sistem pernafasan yang lain. Contohnya, masalah pernafasan tersebut berpengaruh pada paru-paru. Dalam beberapa kes infeksi, kesan yang diakibatkan oleh infeksi virus ini dapat menimbulkan kerosakan teruk pada paru-paru yang menyebabkan kegagalan pernafasan dan kematian. Virus bekerja dengan membajak sel-sel di dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam sel dan menyesuaikan diri. Setelah berkembang menjadi banyak, virus ini akan menyebarkan ke sel-sel baru yang ada di sekitar sel tempat tinggalnya. Mengapa virus COVID-19 ini dikatakan berbahaya? Ini kerana ia merupakan penyakit infeksi yang virusnya begitu agresif. Virus COVID-19 merupakan virus agresif dengan tingkat penularan yang tinggi. Meskipun SARS dinyatakan virus mematikan, perbezaannya dengan virus COVID-19 ada pada kecepatan penularan virus. Virus COVID-19 menular lebih cepat dari SARS. Tata cara pengurusan jenazah pesakit coronavirus. Menurut Datuk Dr. Zulkifli juga berkata bahawa kaedah itu dibuat pada permukaan BEP berdasarkan muzakarah jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Kelonggaran diberikan sekiranya ada kemungkinan wujud kemudaratan kepada nyawa manusia yang menguruskan jenazah. Tambahnya lagi, hari ini saya akan memberi kronologi perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling di Kuala Lumpur. Kes jangkitan COVID-19 di Malaysia menyaksikan peningkatan mendadak. Ekoran terdapat jangkitan di kalangan peserta perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling, di mana ianya melibatkan hampir 5,000 peserta dari Malaysia. Ekoran daripada itu, Malaysia mengumumkan 190 kes baharu wabak COVID-19 pada 15 Mac 2020 dan majoriti daripada jumlah kes tersebut adalah daripada peserta perhimpunan tabligh di Masjid Jami'. Okey, pada 16 Mac 2020, jumlah kes COVID-19 di Malaysia meningkat sehingga mencatatkan 428 kes keseluruhannya. Perhimpunan tabligh adalah program dakwah agama yang dilanjurkan di Masjid Jami' Seri Petaling yang diadakan antara 27 Februari dan 1 Mac 2020. Ia menarik kira-kira 16,000 peserta termasuk dari Brunei, Singapura, Thailand dan Indonesia. Okey, bagaimana jangkitan COVID-19 ini bermula di Malaysia? Setakat ini tidak diketahui bagaimana jangkitan tersebut bermula. Namun jangkitan dapat dikesan selepas seorang peserta daripada perhimpunan tabligh tersebut menjadi kes pertama COVID-19 di Brunei. Cara cegah penularan coronavirus ataupun COVID-19, edisi batuk atau bersin. Berikut adalah informasi dan tips untuk menghindari penyebaran virus jika kamu sedang bersin atau batuk. Kaedah yang patut dielakkan: batuk atau bersin tanpa ditutup apapun. Kaedah yang patut dilakukan: gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut ketika batuk atau bersin. Gunakan masker untuk menutup mulut ketika sedang batuk atau bersin.
Kaedah patut dielakkan: menutup mulut dengan kepalan tangan. Kaedah yang patut dilakukan: gunakan lengan atau baju bahagian dalam untuk menghindari permukaan yang mudah terpapar atau terkena kontak fisik dengan orang lain seperti telapak tangan. Perlu diingatkan, penularan COVID-19 dari manusia ke manusia biasanya melalui droplet titisan kecil di udara. Ini berarti virus tersebut bisa tersebar ketika seseorang yang terinfeksi COVID-19 batuk atau bersin dan melepaskan droplet tersebut ke udara sehingga virus dapat menempel di benda-benda yang ada di sekitarnya. Langkah-langkah pencucian tangan yang efektif. Pertama, basahkan tangan dan letakkan sabun. Kedua, lekapkan kedua tapak tangan dan gosok tapak tangan anda. Ketiga, lekapkan tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri dengan jari bersilang dan gosok. Ulang langkah ini dengan tangan kiri. Keempat, lekapkan kedua tapak tangan dengan jari bersilang dan gosok. Kelima, genggam tangan kiri manakala tangan kanan menggosok di atas bahagian tangan kiri secara menurun. Ulang langkah ini pada tangan kanan. Keenam, gosok sekeliling ibu jari kiri dalam genggaman tapak tangan kanan dan ulang langkah ini pada tangan kanan. Ketujuh, kuncupkan jari tangan kanan di atas tapak tangan kiri dan gosok secara berputar. Ulang langkah ini pada tangan kanan. Ke-8, bilas tangan dengan air bersih, kemudian keringkan tangan dengan tuala atau tisu yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Seksyen 8 ingin mengucapkan terima kasih Kepada tentera, Kepada polis, doktor, Kepada rela, buat warga KKM. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada GrabFood kerana membantu, menyenangkan dan memudahkan kami semasa PKP dijalankan untuk mendapat bekalan-bekalan yang makanan. Terima kasih. Mari kita sama-sama memutuskan rantaian virus ini. Just stay at home. 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 duduk di rumah. Just stay at home. Stay at home. Just stay at home.